Ijaz wal itnab situ. Okey. Bismillah dah. Hasar wal ikhtisas. Situ dah. Jadi ada belakang dah semua. Tak apa dah. Jadi buka muka surat 107. Situ dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qa'idatun fil hasri wal ikhtisasi. Satu kaedah pada hasar dan juga pada ikhtisas. Situ dah. Hasar dan ikhtisas. Hasar ni lingkung, ikhtisas ni khusus. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Qa'idatun fil hasri wal ikhtisasi. Satu kaedah pada hasar hanya dan khusus ikhtisas. Al-hasru, hasar ni apa? Wa yuqalu lahu al-qasru, dan dikatakan juga kepada hasar tadi itu adalah al-qasru, qasar. Jadi dia ada dua nama. Satu nama hasar, satu nama qasar. Ada. Tak ada. Apa lah ni? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah qa'idatun fil hasri wal ikhtisasi. Satu kaedah pada hasar dan ikhtisas. Al-hasru, hasar ni, wa yuqalu lahu al-qasru, dikatakan, dinamakan bagi hasar tadi tu al-qasru, qasar. Huwa takhsisu amrin bi amrin akhari bi tariqin makhsusin. Dia qasar ni apa? Takhsisu amrin, mengkhususkan satu benda, bi amrin akhari, dengan benda yang lain, mengkhususkan satu perkara dengan perkara yang lain, bi tariqin makhsusin, dengan jalanan yang terkhusus. Jadi hasar-hasar ni kita nak khususkan satu benda, khusus tu dengan satu benda yang lain, bi tariqin makhsus, dengan cara yang tertentu. Wa yuqalu aidha, dikatakan juga hasar tu juga isbatul hukmi lil mazkuri wa nafyuhu amma adahu. Isbatul hukmi, mensabitkan satu hukum, lil mazkuri, kepada yang disebut tu, wa nafyuhu, dan menafikan akan hukum, amma adahu, daripada barang adahu yang selainnya al-mazkur. Jadi al-mazkur, benda yang satu sebut tu, kita sabitkan satu hukum pada dia, dan yang selain dia tu kita nafikan satu hukum tadi itu. Wa yanqasimu ila qasril mausufi ala sifati wal qasri sifati ala mausufi, dan terbahagi ia hasar tadi itu kepada qasar mausuf ke atas sifat dan qasar sifat ke atas mausuf. Jadi qasar mausuf atas sifat ni, dia bukan sifat mausuf yang dalam nahwu sarah, dalam nahwu tu dia adalah sifat yang dalam sifat lah. Sifat ni maksud dia apa? As-sifatul ma'nawiyah allati tadullu ala ma'na, tapi dia sifat mausuf yang sifat dengan satu benda tu. Contoh macam orang alim. Jadi seseorang yang bersifat dengan sifat alim tadi tu, tu dia kat sini. Faham dah sini dah? Bersifat, dia disifatkan dengan sesuatu tu. Wa mithalul qasril mausufi ala sifati, bermula contoh qasar mausuf di atas sifat, qauluhu ta'ala, khabar dia adalah firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul. Tu surah Al-Imran ayat 144. Dan tidak adalah Muhammad itu illa rasul, kecuali rasul. Muhammad tu orang panggil mausuf, rasul tu adalah sifat. Jadi dekat sini Nabi Muhammad ni dia bersifat dengan sifat rasul. Gitu.
innahu maqsurun ala risalati la yata'addaha ila tabarri minal mauti alladhi ista'zamuhu. Ai innahu sesungguhnya Muhammad tadi itu maqsurun, diqasar ala risalah, di atas jadi rasul, la yata'addaha ila tabarri, tidak melampaulah oleh Muhammad tadi itu akannya risalah ila tabarri minal maut, kepada tabarri ini berlepas daripada mati. Tabarri minal maut ni maksud dia tak mati. Allazi ista'zamuhu, yang ista'zamuhu membesarlah oleh yang bermula ia at-tabarri minal maut tu khabar dia banding dengan kita. Nabi tu dia adalah nabi, dia hamba Allah dan dia rasul. Kita ni adalah hamba Allah saja dan kita ni umat kepada nabi. Nampak situ dia. Jadi ada satu ketika tu orang kafir ni dia kata, buat apa nabi, kalau nabi buat apa nabi tak mati, nabi duk hidup supaya tu juga nabi kena mati, nabi kena mati dah. Nabi patut nabi ni dia kena special lah, dia tak matilah, dia hidup terus macam tu. Lepas tu Allah Ta'ala pun buat turun ayat lebih kurang gitulah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Wa ma Muhammad, tidak adalah Muhammad tadi itu illa rasul, kecuali rasul. Jadi Muhammad, Nabi Muhammad ni dia bersifat dengan sifat rasul. Jadi dia ni hanya rasul saja. Itu orang panggil qasar. Dia bukannya tak mati dan sebagainya. Hak tak mati tu Allah Taala. Gitulah. Apa hasil ni? Itu orang panggil qasar. Wa mithalu qasri sifati 'ala al-mausuf, dan bermula contoh hasar sifat di atas mausuf, la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah. Ilah yang pertama tu sifat, Allah tu mausuf. Tak ada yang bersifat dengan sifat Tuhan illallah, kecuali Allah mausuf. Jadi hak Tuhan ni Allah Ta'ala saja. Lain pada Allah Ta'ala bukan Tuhan. Yang bersifat dengan sifat Tuhan adalah Allah Ta'ala saja. Itu la ilaha, ilaha tu sifat, Allah tu mausuf. Kat sini orang panggil qadana, nak buat hasar ni. Wa turuqi tadi tu bila dengan la, ataupun ma dengan ma, au ghairihi ma, ataupun selain daripada keduanya la ataupun ma. Jadi tidak tu boleh datang dengan la, ma ataupun yang lain. Wal istisna'u bi illa au ghairi, dan lafaz dan istisna tadi tu bi illa, dengan lafaz illa, au ghairi ataupun lafaz ghairi, kecuali belakang tu nahu la ilaha illallah. Tu bila sebut la ilaha illallah ni orang panggil nafi dengan istisna, itu adalah hasar. Dia isbatkan uluhiyah, ketuhanan tu hanya kepada Allah, dan dia menafikan uluhiyah kepada selain Allah. Faham situ? Wa ma min ilahin illallah, ni ma. Surah Ali Imran ayat 62. Tidak adalah daripada Tuhan tu illallah, kecuali Allah. Tidak adalah yang bersifat dengan sifat Tuhan tu illallah, kecuali Allah saja. Asani, yang kedua, innama. Dia datang dengan hasar dengan lafaz innama. Fal jumhuru ala annahu lil hasri. Bermula jumhur tu ala annahu lil hasri, sesungguhnya innama itu lil hasri, untuk hasar. Nahu qawlihi ta'ala, seumpama firman Allah Ta'ala, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, ila akhiril ayah. Ni surah Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitah, hanya saja Allah Ta'ala mengharamkan kepada kamu tu bangkai. Jadi hak yang haram tu bangkai tu salah, bangkai dan sebagainya, apa semua tu. Qala innamal ilmu indallah. Ni surah Al-Ahqaf ayat 23. Qala, berkata ia, innamal ilmu indallah, hanya saja ilmu itu indallah, di sisi Allah. Qala innama ya'tikum bihillah. Ayat lain pula bagi tahu innama ya'tikum bihillah, hanya saja mendatang akan kamu tadi tu bihillah, dengan dia oleh Allah. Nampak situ dah. As-salisu, yang ketiga, taqdimul ma'muli, mendahulukan ma'mul.
Nahu seumpama ayat iyyaka na'budu ay la ghairaka. Iyyaka na'budu ay la ghairaka. Asal dia apa? Asal dia na'buduka. Tapi dia terbalik. Ar-rabi'u, dan yang keempat dhamirul fasli, dhamir fasal, dhamir pemisah. Nahu fallahu huwal wali, maka Allah Ta'ala itu adalah wali. Tu nampak tu, huwa tu. Allah tu mubtada, wali tu khabar, huwa tu orang panggil dhamirul fasal. Bila mana dia ada dhamirul fasal, jadi dekat sini ni dia apa? Dia adalah apa orang panggil? Dia adalah hasar. Ai la ghairuhu, yakni tiada selainnya Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang berjaya. Hum tu nampak tu. Jadi mereka itulah orang yang berjaya. Surah Baqarah ayat 5, inna hadza lahuwal qasasul haq. Ni surah Ali Imran ayat 62. Inna hadza, sesungguhnya ini ni, lahuwal qasasul haq, benar-benar adalah kisah yang benar. Benar-benar ia itu adalah kisah yang benar. Faham sini? Jadi dekat sini ni adalah bab hasar. Jadi kita dah habis dah bahas bab hasar. Jadi kita tahu hasar ni adalah dia tu saja, lingkung dia tu saja. Okey. Qa'idatun fil ijazi wal itnabi. Qa'idatun, satu kaedah, fil ijazi wal itnabi, pada ijaz dan juga pada itnab. Ijaz ni lafaz sikit, makna banyak, ijaz. Itnab ni lawan dia, lafaz banyak tapi makna dia sikit. Kita dah belajar dah dalam balaghah. Al-ijazu, ijaz ni apa? Huwa wad'ul ma'anil kathirati fi alfazin aqalla minha. Huwa, dia tu, wad'ul ma'anil kathirati, meletakkan makna-makna yang banyak, fi alfazin, pada lafaz, aqalla minha, yang lebih sikit daripadanya ma'ani. Jadi lafaz dengan makna, lafaz dengan makna lagi banyak bandingan lafaz. Lagi wafiyatin bil gharadil maqsudi, wafiyah, yang menyempurnakan, bil gharadil maqsudi, bagi tujuan yang dikehendaki. Ma'al ibanati wal ifsahi, bersama ibanah, menjelaskan, wal ifsahi, dan fasih. Itu adalah ijaz. Makna banyak tapi ayat sikit, tapi jelas, fasih. Anwa'ul ijazi, bahagian-bahagian ijaz. Wa yanqasimul ijazu ila qismaini, terbahagilah oleh ijaz kepada dua bahagian. Ijazu qasrin wa ijazu hazfin, ijaz qasar dan juga ijaz hazaf. Fa ijazul qasri, maka bermula ijaz qasar, wa yusamma ijazal balaghati, dinamakan akan ijaz balaghah. Ijaz qasar ni ijaz balaghah. Yakunu bitadminil ma'anil kathirati fi alfazin qalilatin min ghairi hasfin. Yakunu adalah dia tadi tu, ijaz qasar tadi tu, bitadminil ma'anil kathirati, dengan mengandungikan makna-makna yang banyak, fi alfazin qalilatin, pada lafaz-lafaz yang sikit, min ghairi hazfin, daripada tanpa hazaf. Dia ni makna dia banyak tapi lafaz dia sikit dan dia tak ada hazaf dekat situ. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayah. Walakum, bagi kamu ni, fil qisas, pada kehidupan, hayah, bagi kamu ni, fil qisas, pada qisas, bunuh balas ni, hayah, ada kehidupan. Okey. Fa inna, ni surah Baqarah ayat 179. Fa inna ma'nahu kathirun, maka sesungguhnya makna dia tu banyak.
tapi walafzuhu yasirun, dan bermula lafaz dia tu sikit. Idzil muradu, kerana murad dia ngapa? Innal insana idza alima annahu mata qutila imtana'a anil qatli. Innal insana, kerana sesungguhnya manusia, idza alima, apabila tahulah oleh manusia, annahu mata qatala, bila mana membunuh ia insan, qutila, nescaya dia akan dibunuh. Imtana'a, jawab kepada iza, nescaya tertegahlah ia manusia, anil qatli, daripada membunuh. Wa fi dzalika, dan pada demikian dzalika, manusia itu tahu kalau dia bunuh dia akan dibunuh. Hayatuhu wa hayatu ghairihi, ada kehidupannya manusia, wa hayatu ghairihi, dan ada kehidupan selainnya manusia. Li'anna al-qatla anfa lil-qatli, kerana sesungguhnya bunuh tu anfa lil-qatli, menafikan bunuh tadi tu bagi pembunuhan yang lain pula. Ini perkataan Arab jahiliyah. Al-qatl anfa lil-qatl. Wa bidzalika taqulul a'mar, dan kerana demikian itu taqulul a'maru, panjanglah oleh umur-umur, wa takthuru zurriyatu, banyaklah oleh zuriat, wa yaqbalu kullu wahidin ala ma ya'udu alaihi bin naf'i, menerimalah oleh setiap seseorang ala ma ya'udu alaihi, ke atas barang ya'udu, yang kembali ia ma alaihi, ke atasnya kullu bin naf'i, dengan bermanfaat, dengan manfaat. Wa yatimmun nizamu, sempurnalah oleh nizam, undang-undang. Wa yakthurul umranu, dan banyaklah oleh pembangunan. Fal qisasu huwa sababu ibtiadin nasi anil qatli, maka bermula qisas, dia qisas, khabar dia sababu, adalah sebab ibtiadin nasi anil qatli, menjauhi manusia daripada membunuh. Fahuwa al-hafizu lil hayati, fahuwa, maka bermula qisas tadi tu, al-hafizu, menjaga ia qisas, lil hayati, bagi kehidupan. Jadi dekat sini ni, yang pertama sekali ayat walakum fil qisasi hayah, dan bagi kamu dekat qisas tadi tu ada kehidupan. Dekat situ tu, ayat tu orang panggil ijaz. Apa dia? Makna banyak, tapi lafaz dia sikit saja. Dia ijaz ke apa kat sini? Dia adalah ijaz qasar, ataupun kita panggil juga ijaz balaghah, ijaz hazaf. Ijaz qasar, dan juga ataupun kita panggil juga dia ijaz balaghah. Dia bukan ijaz hazaf. Sebab ijaz dekat sini dia tak ada hazaf, dia tak ada buang. Jadi dekat situ dia bagi contoh ayat walakum fil qisasi hayah, bagi kamu dekat kehidupan tu ada apa? Ada bagi kamu dekat qisas. Qisas ni bunuh balik. Kalau kamu bunuh orang, kamu kena bunuh balik, itu ada kehidupan. Sebut macam tu je, tapi makna dia banyak. Makna dia apa? Kalau kamu kena bunuh balik, jadi kamu takut nak bunuh orang. Bila mana kamu takut nak bunuh orang, jadi umur akan panjang. Bila mana umur panjang, kahwin, ada anak. Bila ada anak, jadi semua orang dia akan terima manfaat. Lepas tu, bila mana tak ada berlaku pembunuhan, undang-undang, yatimun nizam, orang akan ikut undang-undang. Lepas tu akan banyak pembangunan dan sebagainya. Jadi ayat tu satu je, walakum fil qisasi hayah, bagi kamu pada hukuman qisas tu ada kehidupan. Tapi makna yang dalam dia tu banyak. Makna dia apa? Kestabilan manusia adalah ada pada qisas. Jadi orang nak bunuh orang pun orang takut, orang nak bawa kereta mabuk-mabuk pun takut, orang nak buat gapo-gapo pun takut. Sebab apa? Kalau jadi gapo-gapo nanti dia kena balik. Bila mana dia takut tu, buat jadi undang-undang, buat jadi dunia ni jadi molek. Nampak situ tu. Ayat tu kecil je, walakum fil qisasi hayah. Apa banyak banyak makna yang dalam ayat tadi itu. Orang panggil ijaz balaghah. Wa min dhalika qauluhu ta'ala, dan sebahagian daripada ijaz balaghah tu qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ni surah Al-A'raf ayat 199. Khudhil af,
ambillah kemaafan, maksudnya bagilah maaf, wa'mul bil urf, dan suruhlah buat baik, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpaling dah daripada orang-orang jahil. Kalau orang jahil main nak balas juga, buat tak reti, tinggal dia. Jadi ayat tu bagi tahu, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah bagilah kemaafan, suruh buat baik, dan tinggal berpaling daripada orang jahat, orang jahil. Fahadhil ayatu qad jama'at makarimal akhlaqi, maka bermula ini ayat ni qad, sesungguhnya jama'at, telah menghimpunlah oleh ini ayat makarimal akhlaqi, akan kemuliaan akhlak. Wan tawa tahtaha kullu daqiqin wa jalilin. Wan tawa, intawa ni terlipat, dan terlipat maksudnya ada, terlipat tahtaha di bawah ayat ni, kullu daqiqin wa jalilin, oleh setiap yang halus, wa jalilin, dan yang besar. Yang halus, dakik ni halus-halus, jalil ni besar-besar. Kerana fil afwi as-safhu amman asaa. Fil afwi, pada memaafkan tu, khabar dia as-safhu, ada memaafkan, amman asaa, kepada mereka yang asaa, buat jahat. Bila sebut khudhil af, kamu berilah kemaafan, maka semua orang masuk dalam tu. Orang buat jahat pun kita maafkan juga. Wa fil amri bil ma'ruf silatul arham, dan pada suruh dengan buat baik ni, khabar dia silatul arham, apa tu, menyambungkan silaturrahim. Wa man'ul lisani 'anil kidhbi, dan menegah lisan daripada nipu. Wa ghaddhat tarafi an kullil maharimi. Wa ghaddal tarafi, merendahkan taraf kat sini maksudnya basar, merendahkan pandangan, an kullil maharimi, daripada setiap yang haram. Ayat bagi tahu wa'mur bil auf, suruhlah buat baik. Suruh buat baik ni maksud dia apa? Sambung silaturahim, jangan nipu, jaga pandangan, tu banyak duduk dalam tu. Nampak situ dah. Jadi ayat tu walaupun sikit tapi makna dia banyak. Wa qawluhu azza ismuhu, dan firman Allah Ta'ala azza ismuhu, yang besarlah oleh namanya Allah. Apa? Wal fulkul lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Surah Baqarah ayat 164. Wal fuluk ni kapal, dan kapal-kapal allati yang tajri fil bahr, berlayar di laut, belayar tadi tu, bima yanfa'un nasa, dengan barang yang bagi manfaat kepada manusia. Tu tengok tu ayat dia, bima yanfa'un nas. Kapal tu dia lalu dekat laut, dia berlalu dekat laut, dia bawa barang yang barang tu bagi manfaat pada manusia. Istau'abat tilkal ayatul karimatu, istau'aba, menghabisilah, tilkal ayatul karimatu, oleh demikian ayat yang mulia ni, maf'ul, anwa'al matajiri, akan nauk-nauk, bahagian-bahagian matajir, perniagaan-perniagaan. Wasunufal marafiqi, dan bagai-bagai al-marafiqi, manfaat-manfaat, allati la yablughuha al-adadu, yang la yablughuha, tidak menyampai, tidak sampailah akan dia allati al-adadu, oleh bilangan. Jadi atas kapal tu, hak yang manusia bawa tu, banyak benda atas kapal tu, barang perniagaan, benda yang bagi manfaat pada manusia, macam-macam atas kapal tu. Jadi kalau nak royak tak jenuh nak royak, tak cakap nak royak lah kan. Lepas tu bila mana banyak sangat, jadi Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran, wal fulkul lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kapal-kapal yang berlayar di laut, bima yanfa'un nas, dengan barang yang beri manfaat kepada manusia. Sebut bima yanfa'un nas, masuk belaka. Itu tu orang panggil ijaz. Kalimah dia sikit, bima yanfa'un nas, tapi makna dia banyak. Dalam tu ada belaka. Qawluhu wa qawluhu ala lahul khalq wal amr. Ni surah Al-A'raf ayat 54. Ala litambih, ketahuilah, lahul khalq wal amr,
bagi Allah Ta'ala tu al-khalq, menciptakan, wal amr, dan mengatur. Ayat tu sikit je. Ala, ketahuilah, lahul khalq wal amr, bagi Allah Ta'ala tu lah apa? Al-khalq, menciptakan, wal amr, dan mengatur. Hatani kalimatani, bermula dua kalimah ni, al-khalq wal amr, ahaqata bi jami'il asya'i, ahaqata, melingkungi oleh hatani, dua kalimah tadi tu, bi jami'il asya'i, dengan kesemua syai'-syai', kesemua benda-benda, ala ghayatil istiqsa'i, di atas penghujung menghabisi. Nampak tak ayat tu bagi tahu? Ala lahul khalq wal amr, ketahuilah, bagi Allah Ta'ala tu lah dia menciptakan dan dia yang mengaturkan. Sebut sikit ya, dia menciptakan dan dia mengaturkan. Dalam dia tu makna punya banyak. Makna dia semua dekat dunia ni Allah Ta'ala yang buat, semua yang dekat dunia ni Allah Ta'ala yang aturkan semua. Itu tu orang panggil apa? Ijaz. Makna sikit, lafaz sikit, tapi makna dia banyak. Wa hadzal qismu matmahu nazril bulaghai, wa hadzal qismu, dan bermula ini bahagian, maksudnya ijaz ni, matmahu nazril bulaghai. Matmah ni gelanggang, medan gelanggang, nazril bulaghai, gelanggang penglihatan ataupun perbalahan bulaghai, ahli-ahli balaghah. Jadi ahli-ahli balaghah, geng-geng sastrawan ni, dia orang nak dekat mana? Dia orang nak dekat sinilah, dekat ijaz ni. Wabihi tafawutu aqdarihim, wabihi, dan dengannya ijaz ni, tafawutu aqdarihim, berlebih kurang aqdarihim, oleh kadar mereka al-bulagha. Jadi siapa yang pandai, mana ahli balaghah yang boleh buat ijaz lebih hebat, dia lebih tinggi. Mana ahli balaghah yang buat ijaz kurang sikit, dia kurang sikit. Hatta inna ba'dahum su'ila anil balaghati, hatta sehinggalah inna ba'dahum, sesungguhnya sebahagian mereka al-bulagha, su'ila anil balaghati, ditanya tentang balaghah, faqal, berkata ia, hiya ijazul qasri, hiya balaghah ni apa? Ijazul qasri, adalah ijaz qasar. Balaghah ni ijaz qasar lah. Ijaz qasar ni lafaz sikit tapi makna dia banyak. Waqala Aktham ibnu Safi Khatibul Arabi, berkata oleh Aksam bin Safi Khatibul Arab, seorang khatib bagi orang Arab, orang kecek balaghah ni, al-balaghatu al-ijazu. Bermula balaghah tu ijaz dah lah. Maksud dia hak ijaz tu ke balaghah dah. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan sebahagian daripada dia itu qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba, ila akhir. Ini surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adl, sesungguhnya Allah Ta'ala ya'muru, suruh, bil adl, buat adil, suruh berlaku adil, wal ihsan, dan suruh buat baik, wa ita idil qurba, ita ni bagi, menolong kerabat. Tengok tu ayat tu beritahu sesungguhnya Allah Ta'ala suruh berlaku adil, buat adil. Fa innal adla huwa siratul mustaqimu al mutawassitu baina tarafai al ifrati wat tafriti. Fa innal adla, kerana sesungguhnya adil tu, huwa siratul mustaqim, adalah jalanan yang lurus, al mutawassitu, yang pertengahan, baina tarafail ifrati wat tafri, di antara dua tepi, taraf ni dua tepi, al ifrati, ifrat ni terlebih melampau, wat tafri ni melampau hak belah kurang. Ingat ada dia afrata dengan farrata. Kalau afrata yufritu ifratan, dia melampau, dia terlebih belah banyak tu. Kalau farrata yufarritu tafrid, dia melampau belah kurang tu. Sebagai contoh, kalau duit poket kita ni comel-comel sehari 10 riyal sebagai contoh. Anak ustaz sehari 10 riyal. Jadi kalau ifrat tu
bagi ke dia sehari 100, tu melampau banyak belah terlebih. Kalau tafriq ni bagi sama aja, melampau belah kurang. Jadi adil ni apa? Dia jalanan yang tengah di antara orang panggil ekstrim kanan dengan ekstrim kiri, melampau belah banyak dengan melampau belah kurang. Jadi Allah Ta'ala kata innallaha ya'muru bil adl, sesungguhnya Allah Ta'ala tu suruh buat adil. Suruh buat adil ni maksud dia suruh buat benda hak comel tengah-tengah, jangan melampau. Al-muma bihi ila jami'il wajibati fil i'tiqadi wal akhlaqi wal ubudiyyati. Al-muma yang dipergi bihi dengan dia tadi itu, adil tadi itu, ila jami'il wajibati kepada kesemua benda-benda yang wajib, fil i'tiqadi pada i'tiqad, wal akhlaqi dan akhlak, wal ubudiyyati dan apa tu, penghambaan, penghambaan, wal ihsana ataf. Fa innal ihsana tu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan ni apa pula? Huwa al ikhlasu fi wajibatil ubudiyyati. Dia itu adalah ikhlas fi wajibatil ubudiyyati, pada kewajipan yang bangsa hamba ni, li tafsirihi fil hadisi, kerana ada tafsirnya ihsan fil hadisi di dalam hadis, biqaulihi dengan perkataannya Nabi SAW, an ta'budallah ka'annaka tarahu, bahawa kamu sembah Allah ka'annaka tarahu. Ihsan tu apa? An ta'budallah, bahawa kamu sembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu tengok Allah. Maksud dia ai ta'budahu mukhlisan fi niyyatika, kamu sembah akan Allah mukhlisan, hal keadaan ikhlas, fi niyyatika, pada niat kamu, niat memang kerana Allah, wa wafiqan fil khudu'i, lagi muafakat, lagi sepakat fil khudu'i, pada merendah diri. Kita ibadat tu kita ikhlas kerana Allah, dalam masa sama kita khudu', kita merendah diri pada Allah. Akhidan uhbatal hidri ila ma la yuhsa, akhidan hal keadaan mengambil, uhbatal hidri, persediaan bagi berhati-hati. Kita berhati-hati, ila ma la yuhsa, kepada barang yang tidak boleh dihitung ia barang. Dalam masa sama kita berhati-hati. Wa ita idil qurba, dan ita idil qurba ni apa pula? Huwa ziyadatu alal wajibi, penambahan di atas yang wajib, minan nawafil, iaitu daripada sunat-sunat. Hadza fil awamiri, dan bermula ini ita idil qurbani fil awamiri, pada semua perkara-perkara. Jadi ayat tu bagi tahu innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita idil qurba. Ayat sikit je, pendek je, tapi maksud dia sesungguhnya Allah Ta'ala suruh buat adil. Buat adil ni maksud dia buat hak yang pertengahan, tak melampau kanan, tak melampau kiri. Yang mana pertengahan tadi tu, buat adil tadi tu, dia akan pergi kepada benda-benda yang wajib, pada i'tiqad, pada akhlak dan pada penghambaan. Wal ihsan, ihsan ni apa pula? Ihsan ni adalah buat baik yang jenis dalam hati ni, kita kena ikhlas kepada Allah Ta'ala semata-mata. Lepas tu hati ni tunduk kepada Allah, hati ni merendah diri pada Allah. Dalam masa sama ni kita berhati-hati, takut berlaku benda-benda yang lain. Lepas tu wa ita idil qurba, berbuat baik tu memberi kepada kerabat. Ita idil qurba tu dia adalah sunat. Dia tadi hak wajib, hak jenis amalan, lepas tu wajib hak yang jenis hati, lepas tu hak jenis sunat pula masuk belakang. Ita idil qurba ni dia tambahan kepada yang wajib, dia nawafil. Jadi ayat tu sikit je, tapi makna dia tu banyak. Sini ni orang panggil ijaz. Wa amman nawahi, tadi dekat suruhan. Wa amman nawahi, dan ada pun larangan-larangan pula. Tengok ada. Fa fi qawlihi, maka pada firman Allah Ta'ala, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Tu surah An-Nahl ayat 90. Tu ayat dia kecil je. Wa yanha, Allah Ta'ala melarang, 'anil fahsya, daripada buat benda keji, wal munkar, buat benda jahat, wal bagh, buat zalim. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Tu ya'izukum kan. Allah Ta'ala menegah daripada fahsya, buat benda keji, munkar, buat benda jahat, baghi ini buat benda zalim.
Kita tengok. Fabil fahsya'i al-isyaratu ila quwwati syahwaniyati. Fabil fahsya', maka bermula fahsya' tu khabar dia al-isyaratu, menunjuk ila quwwati syahwaniyati, kepada kekuatan yang bangsa syahwat. Jadi wayanha anil fahsya', Allah Ta'ala melarang daripada benda keji. Benda keji yang jenis syahwat ni, benda keji yang jenis nafsu syahwat ni. Wabil munkar, kalau munkar ni pula ila ifratil hasili min atharil ghadabiyyati au kulli muharramin syar'a, ila al-ifrati, kepada melampau, al-hasili, yang terhasil, min atharil ghadabiyyati, daripada kesan kemarahan, au kulli muharramin syar'a, ataupun setiap yang diharamkan pada syarak. Allah Ta'ala melarang daripada buat benda keji. Benda keji yang berkaitan yang jenis dengan syahwat ni. Wal munkar, benda jahat yang berlaku dengan sebab marah, ataupun benda jahat yang syarak tak bagi. Wal bagh, zalim. Wal bagh ni ilal isti'la'i al-faidhi anil wahmiyati. Bagi ni ilal isti'la', kepada isti'la' ni, merasa tinggi, al-faidhi, yang membawa ataupun yang daripada anil wahmiyati, daripada sangkaan. Jadi bagi ni zalim yang jenis dia ni rasa dia ni lebih sombong. Gitu. Jadi ayat ni walaupun kita tengok wayanha anil fahsya'i wal munkari wal bagh, Allah Ta'ala melarang daripada perbuatan keji dan perbuatan jahat dan zalim. Ayat dia gitu, tapi makna dia banyak. Makna dia Allah Ta'ala melarang daripada perbuatan keji yang jenis syahwat ni, dan mungkar, perbuatan jahat yang datang daripada kemarahan yang melampau ni, ataupun yang syarak haram, dan zalim yang datang dengan sebab sombong, merasa diri lebih ni. Makna dia gitu. Faham sini? Walihada qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, walihada, kerana inilah qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkatalah oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ma fil Qur'ani ayatun ajma'a lil khairi wasyarri min hadhihi al-ayati. Ma fil Qur'ani, tiada dalam Al-Quran ayatun, satu ayat, ajma'a, yang lebih menghimpunkan, lil khairi wasyarri, bagi kebaikan dan juga bagi kejahatan, min hadhil ayati, lebih daripada ini ayat. Ayat tadi itulah wayanha anil fahsya'i wal munkar tadi. Dalam tu ada dah semua. Akhrajahu fil mustadrak, mengeluarkan Ibnu Mas'ud di dalam kitab Mustadrak Hakim kot berapa kali. Itu yang pertama. Ni orang panggil ijaz qasar. Ijaz qasar ni dia makna dia banyak, tapi ayat dia sikit, dan dia tak ada hazaf pun. Faham sini? Yang kedua pula wa ijazul hasfi, ijaz hazaf. Ijaz hazaf ni dia ada kerat, dia ada potong. Yakunu bihasfi syai'in minal ibarati la yukhillu bil fahmi. Yakunu adalah ia ijaz ni bihasfi syai'in minal ibarati, bihasfi syai'in, dengan menghazaf sesuatu, minal ibarati, daripada ibarat, la yukhillu bil fahmi, tapi la yukhillu bil fahmi, tidak menghilangkan dengan faham. Dia buang tu tapi tak ada lah sampai buang sampai tak faham. Faham je, cuma dia ada buang sikit. Ma'a wujudi ma yadullu alal mahzufi, bersama wujud ada ma yadullu, barang yang menunjuk ia ma alal mahzuf, di atas yang hazaf, min qarinatin lafziyatin aw ma'nawiyatin, bayan, iaitu daripada qarinah yang bangsa lafaz ataupun yang bangsa maknawi. Jadi ijaz hazaf ni dia hazaf, dia buang satu kalimah ataupun sebagai dia buang satu ibarat, tapi buang tadi tu taklah sampai tak faham. Faham lagi, bersama yang dia buang tadi tu ada dalil menunjukkan apa yang dia dibuang tadi tu. Maksud dia buang tu kita tahu ada benda dibuang kat sini, ada dalil lain pula yang menunjukkan kata ada yang dibuang. Dalil yang menunjukkan ada yang dibuang tu orang panggil qarinah. Tak kisahlah sama ada qarinah lafziyah ataupun qarinah ma'nawiyah.
Wadhalikal mahdhufu imma ayyakunu, wadhalikal mahdhuf, bermula demikian mahzuf tu imma ayyakuna, sama ada bahawa adalah ia mahzuf harfan, buang tadi huruf. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, walam aku baghiya. Ni surah Maryam ayat 20. Asluhu walam akun. Dia buang huruf nun tu, nampak satu. Dia patut dia walam akun baghiya, tapi dia hazaf walam aku baghiya. Dan tidak adalah aku ni perempuan yang jahat. Au isman mudhafan, ataupun dia hazaf isim yang jadi mudhaf. Nahu wajahidu fillahi haqqa jihadih, ay fi sabilillah. Ni surah Al-Hajj ayat 78. Wajahidu, bermujahadahlah kamu, fillah, pada Allah, ay fi sabilillah, pada jalan Allah, haqqa jihadih, akan sebagai sebenar-benar mujahadah. Au isman mudhafan ilaih, ataupun dia hazaf isim yang jadi mudhaf ilaih. Nahu wa wa'adna Musa 30 lailatan wa asmamnaha bi'ashr. Surah Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa, kami berjanji dengan Nabi Musa tadi tu, 30 lailah, 30 malam, wa atmamnaha bi'ashr, dan kami sempurnakan dengan 10, ai bi'ashri layalin, yakni dengan 10 malam. Nampak situ dah. Sempat sini. Jadi insya-Allah kita sambung esok dah. Hujan tak dengar dah, kecek gapo pun dah. Jadi apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang buruk tu atas kelemahan saya, tutup balik dengan tasbih para. Bismillah.